Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada my beloved student out there. So, okay, kelas, awak masih lagi bersama e-tuition dan awak masih lagi bersama tutor matematik tambahan awak, which is saya adalah Mr. Ahmad. Dan our video for today is about, dia adalah kesinambungan ataupun sambungan dengan video sebelumnya, which is kita masih di dalam kebarangkalian mudah, subtopic 7.1, which is kebarangkalian. Okay, tapi that part is past, the first video is done. So this is the second video yang saya akan fokuskan kepada lagi satu formula yang awak kena tahu, which is kita akan melibatkan dua peristiwa dalam satu masa yang sama. Okay, so by the end of this class, korang akan dapat the understanding of kebarangkalian yang melibatkan dua peristiwa. Okey, contohnya dua peristiwa tu apa, Mr. Ahmad? Okey, dua peristiwa ni, okey, if let's say awak main dengan kebarangkalian kan. Okey, kebarangkalian ni selalunya kita akan, contohnya kita akan guna dadu. Okey, itu adalah kebarangkalian example, kebarangkalian A, kita guna dadu. So, dalam kebarangkalian A ini kita ada 6 jumlah sampel dia, which is daripada nombor 1 hingga ke nombor 6. Okey, so itu adalah peristiwa A. So apabila melibatkan dua peristiwa kebarangkalian dalam satu masa yang sama, maksudnya saya ada kebarangkalian B. Okey, contohnya if let's say saya ada shilling, duit shilling kan. Okey, kebarangkalian A adalah saya baling dadu dalam masa yang sama, saya flip coin. So coin ataupun shilling itu adalah saya punya peristiwa B. Dan pada yang masa yang sama, dua-dua akan bagi kita panggil kebarangkalian yang berbeza lah, sebab nombor sampelnya berbeza. Sebab nombor sampel untuk peristiwa A adalah sampai 6 saja, dan kebarangkalian untuk peristiwa B untuk shilling coins adalah 2 saja. Dia ada ekor dan juga dia ada, kita lagi satu kita panggil kepala dan ekor, betul? Okey, so di belakang saya ini adalah the basic understanding of kebarangkalian yang melibatkan dua peristiwa. Okey, so let's go, follow saya. Saya nak share dengan korang the formula yang kita akan nampak dalam kebarangkalian yang melibatkan dua peristiwa. Okey, so kelas, dekat sini tak banyak, saya ada dua je formula, which is the first formula. Kalau awak boleh lihat dekat sini di sebelah kanan awak, kita panggil dia kebarangkalian peristiwa A dan B. Okey, so kelas, kalau awak lihat dekat sini, kita ada dua kebarangkalian A dan juga B, tetapi kita menggunakan kebarangkalian peristiwa A dan B. Okey, so saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini kenapa saya merahkan perkataan dan. Okey, dalam additional mathematics ataupun dalam mathematics yang melibatkan dua peristiwa, korang akan guna balik korang punya knowledge on sets. Masa awak tingkatan 4 dahulu, siapa yang belajar tingkatan 4 berkenaan dengan sets, korang akan belajar berkenaan dengan kesatuan dan juga persilangan, betul? Dalam bahasa Inggeris kita panggil union and also intersection. So kita akan pakai balik simbol tu. So bila dia melibatkan kebarangkalian peristiwa A dan B, apabila kita guna dan, selalunya dia akan melibatkan, formula ini akan melibatkan simbol persilangan di sini. Okey, jadi formula yang kita akan pakai adalah, kalau kita nak cari dua kebarangkalian dalam satu masa yang sama, dua peristiwa dalam satu masa yang sama, so kita akan guna P A bersilang dengan B akan sama dengan bilangan A bersilang dengan B bahagikan dengan ruang sampel. Okey, please remember this because lepas ni kita akan masuk kepada one of the simplest example. Kita akan guna formula ini balik untuk fahamkan korang berkenaan dengan konsep kebarangkalian yang melibatkan dua peristiwa. Okey, this is our first formula yang awak kena ingat, which is quite simple. Dia tak panjang pun. Dan the next one, kalau awak dah nampak dekat sini, kita melibatkan persilangan dan awak ingat kita akan guna persilangan. Yang kedua, kita akan pakai di sebelah kanan awak ini. Kalau awak lihat, kita panggil kebarangkalian peristiwa A
atau B? Okey, kelas. Awak lihat dekat sini dua beza ni, satu perkataan dan lagi satu adalah perkataan atau. Okey, apabila dia melibatkan atau, awak kena ingat dalam kebarangkalian ni apabila ayat awak menggunakan atau, kebarangkalian kita akan menggunakan simbol kesatuan. So, kebarangkalian P, A kesatuan dengan B, formula dia adalah bila dia kata kesatuan, awak perlu tambahkan kebarangkalian peristiwa A tambahkan dengan kebarangkalian peristiwa B, tolakkan dengan kebarangkalian gabungan persilangan antara peristiwa A dan juga B. Okay, so this is quite new formula for you guys. So you akan nampak macam apa benda ni, apa benda ni, aku tak tahu pun. Okay, bila awak tengok video ni, now you know this formula ada dalam chapter 7 which is quite new to you, but it's okay. Let's have a baby step by going to the next example. It's quite simple. Jom. Okay class, before we wrap our video for today, kita akan go to one very simple example. Okay, so class, apa yang saya nak buat dekat sini adalah, apa yang saya buat di belakang ni adalah, saya leave all the formulas yang saya terangkan tadi dekat sebelah kiri awak. Saya dah letak dah peristiwa A dan B, formula dia apa, dan juga peristiwa A atau B, formula dia apa. So for our easy reference, senang kita nak refer daripada semasa ke semasa. So yang kita nak settle adalah soalan yang berada di sebelah kanan awak. Okay, let me read this question for you. Okay, so dekat sini awak boleh lihat kita ada satu nombor, kita kena pilih secara rawak, dan nombor itu daripada set yang mengandungi integer. Nombor kita diberi sampel dia daripada 51 hingga 80. Banyak ni set of number daripada 51 hingga 80. So soalan tanya awak, cari kebarangkalian bahawa nombor itu ialah nombor genap. Okey, awak tahu kan macam mana nak cari nombor genap? Dan awak tengok dekat sini, dia kata dan, saya kena buat kala biru. Dan nombor gandaan 5. Okey, so kalau awak lihat dekat bawah pun soalan dia sama, tetapi dia guna perkataan yang lain. Yes, dia guna perkataan yang lain. Dia panggil nombor genap, ataskan dan sekarang ni, tapi dekat bawah dia guna atau. Soalan nombor 2 kita adalah nombor genap atau nombor gandaan 5. Okey, dia suruh awak cari kebarangkalian nombor genap atau nombor gandaan 5. Okey kelas, bila awak nak tackle soalan ni, first thing first, awak kena apa? Awak kena extract information, kena keluarkan, perahkan information tu daripada soalan kita di sini. Okey, kita labelkan dekat sini, kalau awak lihat kita ada dua peristiwa. So saya guna peristiwa X dan juga Y. Kalau awak nak guna A dan B pun boleh, kalau awak nak guna H dan I pun boleh, tetapi selalunya commonly use orang pakai A atau B ataupun X ataupun Y. So saya suka X dan Y. So apa yang saya buat adalah saya cari peristiwa yang pertama saya. Okey, peristiwa pertama saya labelkan sebagai X, nombor genap. Yang ini peristiwa X saya, ini peristiwa Y saya, nombor genap dan nombor gandaan 5. Okey, so kita tuliskan kita punya set. Okey, set X. Set X kita adalah kita akan guna nombor genap. Daripada ruang sampel kita, daripada 51 hingga 80, kita ada berapa banyak sebenarnya nombor genap ni? Saya pun tak tahu, tapi kita kena listkan supaya kita nampak, senaraikan baru awak nampak keseluruhan. So awak lihat dekat sini, start daripada 51, the next number is nombor genap 52, 54, 56 dan seterusnya. Okey, so saya listkan dekat sini. Okey kelas, saya dah listkan daripada 52 sampai ke 80. So if you see here, awak dah boleh kenal pasti berapa banyak sebenarnya peristiwa X, nombor genap awak dalam set kita kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, saya pun tak pasti saya kira betul ke tak.
So kita tengok dia ada 15 Okey, bilangan dia adalah 15. Okey, betul? Okey, so dah settle. Lupakan peristiwa X kita nombor genap. Kita cari peristiwa yang kedua. Peristiwa Y kita adalah peristiwa di mana nombor dia adalah gandaan 5. Senang cerita yang boleh dibahagikan dengan 5 lah kawan-kawan. So dekat sini saya letak Y. Saya listkan Y saya adalah start daripada 51. The first one is 55. Oh, this one is quite easy lah. 5, 5, 60. 6, 5, 70. 7, 5, 80. Kalau awak lihat di sini, bilangan saya ada 6 sahaja. Okey, kelas. So, kalau awak lihat di sini, kita dah kenal pasti bilangan-bilangan yang tertentu untuk peristiwa X dan juga peristiwa Y. Okay, so sekarang ni saya kekurangan space, which is saya ada kat sebelah sana. Saya akan move dekat sebelah sana Okay, so now what you should do Okay, so kita pergi kepada soalan kita di mana nombor genap dan nombor gandaan 5. Okey, bila ada dan maksudnya kita tengok balik kepada formula kita dan saya akan guna formula ini. Okey, so satu je masalah kita. Saya pun nervous juga sebenarnya. Kita punya bilangan sampel ni ada berapa sebenarnya? Kita punya bilangan sampel ni. Okey, so now kalau awak lihat di sini, bilangan sampel kita saya lupa tulis. Saya letak NS saya adalah daripada 80 sampai 51 berapa banyak kita ada. Kalau awak lihat saya nampak macam 30 Okey. So, kalau awak lihat 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Okey. So kelas, kenapa membuatkan saya kira satu persatu? Sebab selalunya student akan cuai. Dia buat apa? Dia ambil 80 ni, dia kata 51 hingga 80. Bila awak tolakkan 80 dengan 51, awak dapat 29. That is when you are wrong. Okey, macam mana kita kira adalah sebenarnya kita start 51 ni S1. 51, 52, 53. Kalau awak tak percaya, awak kira start daripada 51 ni S1, awak kira sampai 80, saya dapat kenal pasti saya punya bilangan buang sampel saya adalah 30, bukan 29 Okey. So, di sini awak boleh lihat kita dah ada semua information yang kita nak guna pakai untuk selesaikan soalan di depan. Okay, so now what you have to do, apa yang korang kena buat adalah kita kena masukkan dalam formula kita sekarang ni. Okay, so the issue here is kita ada bilangan untuk peristiwa X, kita ada bilangan untuk peristiwa Y. Tetapi saya tak nak bilangan peristiwa X dan juga peristiwa Y. Saya nak bilangan untuk peristiwa X bersilang dengan Y. Okey, bersilang ni maksudnya interception ataupun kita panggil dan. Okey, apa yang ada dekat dalam X ada dalam Y, apa yang ada dalam Y ada dalam X. Okey, to give you more understanding, kita lihat dekat list yang ada saya tulis di sini Hopefully awak nampak. Okey, untuk peristiwa X dan juga peristiwa Y, kenal pasti nilai apa yang sama dekat sini. Kalau saya nampak kita ada 3 je. Tak percaya? Okey, saya akan bulatkan. Kita akan start daripada peristiwa Y. Sebab peristiwa Y ni kita ada 6 nombor je kan. So, nak kenal pasti mana yang genap adalah 60, 70 dan juga 80. Tak percaya? Korang tengok dalam peristiwa X. Mana yang ada 60, 70 dan 80? Saya dapat bulatkan. So awak lihat dekat sini. Bila dah ada 3 ini, maksudnya
bilangan peristiwa X dan juga peristiwa Y, bilangan dia adalah 3 sahaja. So, awak boleh nampak dekat sini, bilangan dia adalah 3. So, dah nampak dah 3 saya boleh masukkan dalam formula. Lepas tu saya ada ruang sampel 30, masukkan dalam formula dan saya dapat kebarangkalian saya, kebarangkalian nombor genap dan nombor gandaan 5 adalah 3/30. Dan kalau awak lihat dekat sini, 3/30 awak boleh kecilkan. Dan apabila awak kecilkan 3 bahagi dengan 30, awak akan dapat 1/10. Settle bang. Habis. Simple, senang. So, kita dah ada jawapan untuk soalan yang pertama kita. Okey, boleh saya teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua pun senang. Sebab apa? Sebab awak akan guna jawapan untuk nombor 1 ni untuk kita pakai dalam formula kita. Nampak dekat sini? Kita just plug and play. So, apa yang awak kena buat adalah awak kena cari kebarangkalian peristiwa dekat sini A kan. Okey, dekat dalam soalan saya guna X kan. Okey, awak kena cari kebarangkalian yang pertama dan yang kedua. So, apabila awak ada ketiga-tiga nilai tersebut, masukkan dalam formula dan awak akan dapat nilai untuk kebarangkalian peristiwa X ataupun Y. X atau Y. Okey, dekat sini A atau B kan. Saya takut korang confuse. Okey, dekat sini awak lihat. Kita proceed kepada soalan kita yang kedua. Okey, soalan kita yang kedua, nombor genap atau nombor gandaan 5. Dah, awak tak payah nak susah-susah cari. Sebab apa? Kita dah listkan semuanya ada di sini. So, apa yang awak perlu buat adalah kita salin balik formula. P X bersatu dengan B bersamaan dengan, kalau awak lihat dekat sini, saya nak dapatkan PA ni adalah saya punya formula PX. Okey, kebarangkalian untuk dapatkan nombor genap kalau awak lihat dekat sini, bilangan dia ada 15. So, maksudnya saya masukkan 15 bahagikan dengan, okey, sorry guys. Saya tak nak confuse. Apa yang saya buat adalah saya tulis balik supaya awak nampak. PX tambah PY tolakkan dengan PX intercept Y. Okey, ini formula kita. Okey, so now what we have to do adalah dapatkan kebarangkalian PX awak ini. Apakah kebarangkalian PX ini? Adalah kita kena dapatkan bilangan X bahagikan dengan nilai sampel awak. Okey, so bilangan X kita dah terang-terang ada dekat sini, 15, betul? Okey, 15 bahagikan dengan ruang sampel, takkan kacau. Ruang sampel kita adalah 30 untuk PX. PY kita adalah, kalau awak lihat di sini, nilai dia adalah 6. Bahagikan dengan ruang sampel kita masih tidak berubah sebab bilangan set kita adalah 30. Tolakkan dengan PX intercept Y, baru saja kita dapat untuk soalan yang pertama. Betul? Kita ada 1/10. Okey, kelas. Dekat sini, apa lagi? Benda ni tak susah. Awak guna kalkulator je. So, awak tekan 15/30 tambah 6/30 tolak 1/10. Syntax error. Sekejap. Kenapa syntax error? Kalkulator saya. Okey, sekejap saya dapat. Jawapan saya adalah 3/5. Maksudnya, kebarangkalian X atau Y saya adalah 3/5. So, this is my final answer untuk soalan yang kedua. 3/5 dia punya kebarangkalian. Okey, so that's it. Ini adalah jalan kerja kita daripada soalan yang diberi menggunakan formula yang telah diterangkan sebelum ni. Okey, nampak tak? Fluent je. Okey, so now class,
this video, we are almost end of our video. So kita dah cover our subtopik yang pertama dalam kebarangkalian mudah, which is inilah formula gabungan. Dan kalau awak terlepas the part 1 itu more kepada refreshment ilmu kebarangkalian awak, sebab awak dah pernah belajar matematik. Dia orang hanya ambil masukkan dalam topik additional matematik, tapi dia simple. Dalam matematik pun actually ada juga benda tu. So that's it. Kita dah habis dah subtopik 7.1 kita. So maksudnya my next video adalah akan melibatkan apa? Subtopik 7.2, which is saya lupa nama topik itu. Nama topik itu adalah kebarangkalian bagi peristiwa eksklusif. Okay, so if let's say you want to know more on the subtopik yang saya explain tadi, so wait for my next video. Alright, so class, we are about to end our video. So if let's say you like my teaching, the way I convey the message, the way I deliver the knowledge quite clear. So if let's say you like me, please click like. And if let's say you want to follow up with my next video, please subscribe so that you can get the notification. And if let's say awak rasa macam I still need to improve, biasalah, itu sebab kita ada the comment section. The comment section tu awak letaklah all the improvement yang I kena buat. Tapi janganlah best sampai I dah down, tak nak I buat video lagi kan. Janganlah. Awak buat comment supaya kita improve, so that I can deliver more quality knowledge to you guys. Alright, so sampai di situ saja. I'll see you guys on the next video. Bye bye.